Wabarakatuh. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebelum kita solat Jumaat pada hari ini, jadi kita ambil sedikit masa, minta maaf kepada semua, mungkin ada yang tengah baca Quran dan sebagainya, jadi minta maaf. Kita ambil sedikit masa untuk kita membaca beberapa sambungan, beberapa kelebihan solat berjamaah. Minggu lepas kita bincang tentang fadilat yang kelima. Ya, seperti mana kita tahu bahawa hadis Nabi SAW menyebut salatul jamaah afdalu min salatil fardi sab'ina wa ashrina darajah. Ya, semayang berjamaah itu lebih baik daripada semayang seorang diri 27 darjat. Ya, ada yang kata 25. Jadi kelebihannya itu ialah yang keenam, kita dah bincang tentang kelebihannya, iaitu kelebihannya dapat kita berdoa apabila kita datang ke masjid untuk solat berjamaah. Kita dapat berdoa masuk ke rumah Allah, rumah yang mulia ya di atas muka dunia ni. Kemudian bila kita keluar pun dapat kita berdoa, bersyukur kita atas nikmat dapat kita masuk rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan nikmat itu insya-Allah Allah akan meluluskan kita untuk mendapat nikmat di hari akhirat, iaitu dapat kita melangkah masuk ke rumah yang mulia di hari akhirat, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, maksudnya rumah Allah ini di dunia ini yang dimuliakan, ya, maksudnya rumah yang paling mulia sekali dapat kita masuk kita hidup di dunia kan, semasa kita hidup di dunia ini. Dan kita mohon mudah-mudahan dengan rumah yang mulia itu, rumah Allah yang dapat kita masuk di dunia ini, insya-Allah di hari akhirat juga kita akan dapat masuk rumah yang lebih hebat daripada rumah di dunia ini, rumah Allah di dunia ini, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada hari ini kita ambil kelebihan yang keenam. Kelebihan yang keenam tu maksudnya belum kita solat berjamaah lagi, maknanya di sana kita telah mendapat kelebihan daripada pelaksanaan solat berjamaah kita. Belum kita solat berjamaah lagi, tapi kita sudah mendapat bahagian solat berjamaahnya itu apabila kita datang ke masjid, dan bila kita masuk ke masjid tadi, kita melangkah kaki masjid, kemudian kita berdoa, dan bila kita masuk dalam masjid, kita jangan lupa untuk yang keenam ni, iaitu solat tahiyatul masjid. Ni solat tahiyatul masjid, maksud rumah Allah ni rumah yang paling mulia. Jadi tanda kita solat itu maksudnya sekurang-kurangnya kita berterima kasih ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah dan rahmatnya di atas dunia ini kepada kita, dapat kita melangkah kaki masuk ke rumah Allah ini. Ya, jadi tak semua orang boleh dapat begitu tergerak hati untuk masuk ke rumah Allah. Ada orang yang sebulan sekali pun susah nak dapat, ya, ada orang yang tak pernah masuk pun ada, kan? Tapi kita alhamdulillah, maksudnya dengan itu maka kita bersyukurlah kerana kita dapat masuk rumah Allah. Dan bila kita masuk Allah itu kita semayang, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semayang solat tahiyatul masjid ya, di rumah Allah ni. Setiap kali kita masuk masjid, kita solat sebelum kita duduk, kita solat solat tahiyatul masjid dulu. Kenapa? Kerana nak bersyukur di atas nikmatnya dapat kita masuk ke rumah Allah ini, kan? Jadi seperti mana kita tahu ya, rumah Allah ni rumah yang paling tenang, rumah yang paling aman. Kadang-kadang kita susah hati berada di rumah sebentar tadi, bila kita masuk rumah Allah ini akan rasa tenang, akan rasa selesa hati kita, kan? Itu kelebihan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada dikatakan man dakhalahu amina, siapa yang masuk dia akan rasa aman, ya. Okey, seterusnya kita tengok apa huraiannya yang diceritakan. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, ya, apabila kamu masuk ke masjid, maka janganlah kamu duduk sebelum kamu solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nabi kata, ya, bila kamu masuk masjid, itu rumah Allah, jangan kamu duduk sebelum kamu solat tahiyatul masjid 2 rakaat.
Jadi sebab apa? Sebab ini pernah zaman Rasulullah berlaku. Seorang laki-laki, dia masuk ke masjid. Bila dia masuk masjid, ketika itu Nabi SAW sedang baca khutbah. Nabi sedang baca khutbah. Jadi bila Nabi dia masuk, kemudian baginda sedar dengan keadaan laki-laki yang masuk tadi. Di mana dia masuk, dia terus duduk. Dia tak solat tahiyatul masjid. Jadi ketika itu Nabi tegur dia. Nabi kata, Nabi tegur dia, Nabi kata supaya bangun untuk solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nabi tegur dia, Nabi kata bangun untuk solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Secara ringan, walaupun khatib dah baca khutbah. Secara ringan ni maksudnya melakukan perkara yang wajib sajalah. Maksudnya mungkin kita takbir itu wajib lah kan? Mungkin baca Fatihah itu wajib, kan? Jadi maksudnya yang wajib saja, yang sunat-sunat tu maksudnya mungkin rokok, masa rokok kita baca rokok tu mungkin ada buat bacaannya, itu sunat kan? Jadi rokok saya tak baca ni doanya pun tak apa kan? Jadi itu dikatakan yang ringan. Maksudnya kena buat juga. Nabi kata, Nabi kata bangun buat 2 rakaat. Buat tu ringan. Ringan tu maksudnya buat yang wajib sajalah. Maksudnya ambil masa yang agak cepatlah, maksudnya begitu. Janganlah yang dibuatkan yang sunat yang boleh menyebab keadaan sembahyang itu jadilah lama kan. Sampai begitu sekali. Kan? Sebab itu dalam hal ini dalam maksudnya di sini bukanlah Nabi kata kita sembahyang sunat ni boleh tinggal yang sunat, kita hanya buat yang wajib saja. Tidak. Kan ada juga kadang-kadang kita ni bila kita sembahyang sunat ni, kita sembahyang yang wajib lah kita sebut, yang sunat tu mungkin kita bacakan sunat baca surah, kita tak baca surah lah, kita baca Fatihah cukuplah. Kita katakan begitu sebab ini sembahyang sunat kan. Jadi bukan begitu. Bukan maksudnya begitu. Maksudnya bila sembahyang sunat tu kalau bukan masa khutbah, bukan masa kita katakan Bilal dah azan, itu kita ringankan. Kita ringankan. Maksudnya mungkin dekat-dekat Bilal lagi kita kan nampak dah waktu dah nak Bilal nak azan. Kalau hari ini di masjid ada tanda berapa minit lagi kita katakan nak azan kita katakan. Jadi dia cuba solat juga tahiyatul masjid itu kan. Tapi maksudnya dia ringankan. Ketika tu boleh maksudnya. Jadi maksudnya untuk solat sunat yang boleh meninggalkan yang sunat ni, kita kata kelakuan yang sunat ni ialah bila masanya, iaitu bila masa khatib baca khutbah, ringan kan. Kalau kita nak baca surah tak payah baca kan. Ataupun masa dekat-dekat bila dah nak qamat lah. Ini masa saja yang boleh. Masa lain maksudnya bukanlah maksudnya sembahyang sunat tu boleh boleh skipkan sembahyang yang perbuatan sunat. Mungkin hari ini ramai daripada kalangan kita ada juga yang bila sembahyang sunat baca Fatihah cukuplah. Tak payahlah baca surah, kita katakan. Kan begitu keadaannya. Tidak, bukan itu maksudnya. Maksud di sini maksudnya waktu khutbah dan waktu izan Bilal nak iqamah, kita katakan. Okey. Tapi dalam hal ini nak jelaskan kepada kita, jadi imam pun atau khatib yang baca khutbah pun maksudnya ketika itu kena ambil orang kata perhatian. Kena peka. Mungkin ini orang baru masuk ke masjid, mungkin dia nak solat berjemaah, dia nak solat apa kita kata nak solat tahiyatul masjid. Jadi kalau dia baca khutbah tu, kita katakan khutbah yang kedua tu dah kita nak habis dah, maka dia panjangkan sikit, lambatkan sikit, bagi ruang kepada jemaah yang nampak masuk tadi tu dia tak solat sembahyang tahiyatul masjid. Ini orang kata kepekaan kita kata imam tadi. Dalam hal ini dapat kita belajar lah. Apa yang kita belajar maksudnya pihak makmum dengan imam ni, maksudnya pemimpin dengan yang dipimpin ni ada hubungan. Bukan dia pemimpin lain, dia ketua lain, dia orang yang dipimpin lain, bukan begitu. Di sini ada hubungan di sini. Hubungan apa? Hubungan di antara pemimpin dengan yang dipimpin. Maksudnya yang memimpin peka kepada yang dipimpin. Kemudian yang dipimpin juga peka dengan yang memimpin. Maksudnya bila yang dipimpin itu peka, maksudnya bila dia solat sunat tu dia kena buat yang
yang sunat saya ringkaskanlah maksudnya begitu sebab nak dipeka kepada yang memimpin. Memimpin tu mana ni? Dan nak baca khutbah ni kita katakan dan habis khutbah dia kena cepatkanlah begitu keadaannya. Itu bukan dalam solat jemaah je, mungkin dalam solat-solat yang lain, mungkin dalam solat jemaah pun serupa juga. Kadang-kadang mungkin ada sahabat kita yang tengah semayang lagi. Jadi ketika itu maksudnya Bilal kena bagi perhatianlah supaya jangan terus azan ataupun jangan terus iqamah kan. Tunggu dulu bagi dia habis solat, selesai solat tu baru kita azan. Nak bagi ruang kepada dia untuk dia. Jadi maksudnya keselesaan antara yang memimpin dengan yang dipimpin tu ada wujud di sini. Di dalam solat berjemaah itu dah mengajar kita bagaimana dikatakan orang yang dipimpin dengan orang yang dipimpin. Kan. Jadi maksudnya kadang-kadang orang yang dipimpin tu, orang yang memimpin tu salah. Jadi orang yang memimpin tu boleh tegur. Macam imam tu dia salah kita katakan. Maksudnya makmum boleh tegur. Maknanya makmum boleh tegur. Maksudnya makmum boleh tegur, makmum kata subhanallah. Dia dalam semayang. Apatah lagi di luar semayang. Sedangkan semayang ini ialah modus perandi kita ke arah untuk nak melaksanakan kehidupan kita dalam kehidupan kita sebelum solat. Maksudnya bukan solat saja kita apply itu dalam sebelum maksudnya bukan dalam solat pun kita boleh apply. Maksudnya dalam kehidupan kita berumah tangga. Contoh teguran kita katakan. Kan? Isteri, dia boleh tegur suami kalau suami itu tak salah kita katakan, boleh tegur. Bukan makna kata suami itu ada kuasa veto. Kan? Tidak begitu keadaannya. Ini maksudnya kita jemaah itu mengajar kita, mengajar kita ke arah untuk supaya ada hubungan di antara pemimpin dengan yang dipimpin. Jadi kalau tak berlaku kita katakan toleran antara satu dengan yang lain ini, maka akan rosaklah organisasi itu. Maksudnya kalau rumah tangga rosaklah organisasi rumah tangga. Kalau kita katakan negara rosaklah organisasi rumah tangga, sebuah negara itu keadaan yang berlaku. Kerana ini dapat kita ambil pengajaran di sinilah. Maksudnya yang dimaksud dengan pahala untuk orang yang dapat solat berjemaah itu lebih daripada dia sembahyang seorang diri. Satu daripadanya iaitu yang keenam, iaitu dia mendirikan solat tahiyatul masjid. Jadi orang di atas masjid tak boleh solat di masjid. Mana mungkin dia nak solat tahiyatul masjid sedangkan dia tak datang ke masjid. Kan? Kita katakan begitu. Okey. Jadi maksud solat ini ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa itulah hubungan kita direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya bila kita datang ke masjid, maksudnya kita solat, maknanya hubungan kita dah tambah daripada kita sembahyang di rumah, kita sembahyang seorang aja. Kan? Dia sembahyang sunat tahiyatul masjid, kan? Maknanya kita ada hubungan, tambah masa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dalam konteks yang lain mungkin kita nak tambah dari sudut zikir, kita boleh berzikir, kita boleh baca Quran. Itu tambahan ke arah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hubungan kita ni kita kata kena rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata hablum minallah. Hablum minallah ni maknanya kita kena sentiasa ada hubungan. Jadi hubungan itu kena ada aktiviti zikir, aktiviti baca Quran, kan? Mungkin aktiviti solat sunat, mungkin ada aktiviti lain, aktiviti pengajaran, macam kita katakan tazkirah ini aktiviti. Aktiviti ke arah untuk nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaklah aktiviti lain. Membaca, mungkin baca kitab, mungkin tak baca Quran tapi baca kitab. Mungkin kita katakan berbincang antara dua orang, juga. Tapi berkaitan dengan ilmu. Itu berkaitan dengan mentauhidkan ataupun berkaitan dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu sebahagian daripadanya. Maksudnya yang kita dapat di sinilah. Jadi dari peristiwa mungkin dari peristiwa yang disebutkan tadi, mungkin dari peristiwa yang Nabi teguhkan itu dapat ambil pengajaran tadi. Maksudnya pengajaran yang pertama, maksudnya kita kena solat berjamaah. Maksudnya solat tahiyatul masjid itu boleh ringankan bila kita berdekatan dengan dekat nak masuk waktu dah, kita katakan begitu, kan? Dan juga apabila dekat dengan azan, kita katakan boleh kita ringankan. Maksudnya pada solat yang lain tak boleh kita ringankan. Jadi kalau sekiranya mungkin lewat jugalah, kita katakan terlewat juga, tak sempatlah nak solat, kita kata nak solat tahiyatul masjid ini, sampai kita katakan dah terus azan dah, terus kita katakan dah iqamah dah,
nak semayang dah, tak sempat nak solat, kita katakan. Jadi kalau itu juga berlaku, maka Nabi maka dicadangkan kepada kita, sebutlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tiga kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 3 kali. Maksudnya itu kenapa? Kerana tak sempat kita nak solat tahiyatul masjid bersama dengan tahiyatul masjid, kita kata sebutlah yang itu, kan? Bukanlah bermaksud sebut yang itu tu sama macam solat di masjid. Mungkin orang bila dia kata tak payah solat di masjid lah, kita sebut 3 kali cukup lah, tak payah solat lah, kita katakan. Bukan begitu maksudnya di sini. Kalau tak sempat, maksud tak sempat juga, maka disebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala kita kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Dan masuk yang kali yang keempat itu artinya, dan pada kali yang keempat kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi yang keempat tu tambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa zikir ni? Zikir ni ialah satu yang dipesan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi bila Nabi nak turun daripada peristiwa Isra Mi'raj untuk nak menerima semayang 5 waktu itu, mulanya 50 waktu, tapi dikurangkan sampailah 5 waktu. Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi Muhammad, dia kata pesankan dengan umat kamu supaya jangan lupa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Kenapa? Kerana ini ialah tanaman di dunia untuk dapat hasil di hari akhirat. Kamu sebut di dunia ni banyak mana, kamu akan dapat di hari akhirat. Itulah yang dapat saya sampaikan, sedikit sebanyak, iaitu fadilat yang ke-6. Insya-Allah ada masa kita sambung fadilat yang ke-7. Dalam hal ini marilah sama-sama kita amalkan, insya-Allah, sama-sama kita amalkan, iaitu jangan lupa bila kita masuk masjid kita solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau tak boleh solat, sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim 4 kali. Kali yang keempat tu wala haula wala quwwata illa billah. Jadi itu saja, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.